Siapa sangka bintang pujaan Malaya yang dulu digilai ramai, kini merayap di jalanan siang dan malam. Dari pentas konsert yang gah, sekarang pegang stereng cari rezeki halal. Tapi tunggu, ada cerita lebih pedas di sebalik kehidupan Danny X Factor yang korang tak tahu. Betul ke dia dah tak laku sampai kena bawa Grab? Atau ada rahsia besar yang dia sorokkan? Jom kita bongkar habis-habisan dalam video kali ini. Let's go! Siapa yang tidak kenal dengan figura Muhammad Kardani Anwar atau nama gahnya Danny X Factor? Anak jati Kelantan ini pernah mencetuskan fenomena luar biasa suatu ketika dahulu sebagai tunjang utama kumpulan X Factor di bawah empayar KRU Records. Lagu-lagu seperti 72, 51, 364 dan Sehangat Api pernah menjadi berhantu dan menghantui carta muzik tempatan, meletakkan Danny di puncak populariti yang cukup tinggi. Bukan sekadar menyanyi, wajah tampannya turut menghiasi layar perak, menerusi filem cult seperti KL Menjerit dan Budak Kelantan, membuatkan ramai gadis cair melihat karismanya. Namun roda kehidupan itu bulat, dan apa yang berlaku kepada bintang ini sekarang benar-benar mengejutkan ramai pihak. Di sebalik sinar lampu glamour, rupa-rupanya Danny sudah lama beraksi di jalanan sebagai pemandu e-hailing sejak tahun 2017 lagi. Bayangkan, seorang bintang filem terkenal kini sedia menjemput dan menghantar anda ke destinasi. Namun jangan salah sangka, Danny melakukannya bukan kerana sudah pokai atau hilang punca pendapatan. Sebaliknya, dia menganggap kerja itu sebagai satu terapi jiwa yang mendatangkan pulangan lumayan. Malah, Danny mendedahkan bahawa pendapatan sebagai pemandu Grab sebenarnya cukup lumayan jika rajin berusaha sehingga dia sanggup menolak tawaran berlakon demi fokus mengutip duit di jalanan. Baginya, setiap minit di atas jalan adalah wang tunai dan dia tidak perlu pening kepala mendengar masalah orang lain asalkan penumpang selamat sampai dan dompetnya sentiasa tebal untuk membayar bil. Apa yang lebih menyentuh hati dan mungkin bikin korang sentap adalah kemuliaan hati pelakon ini. Walaupun gigih mencari rezeki demi keluarga dan anak sulungnya yang dinanti selama 7 tahun, hasil perkongsian hidup dengan pramugari jelita, Lynn Kardani, Danny tidak lokek bersedekah. Dia secara terbuka memberitahu bahawa dia sering menghalalkan tambang untuk golongan pelajar sekolah dan orang kurang upaya OKU. Baginya, doa daripada mereka yang memerlukan itu jauh lebih bernilai daripada sekadar wang ringgit. Danny juga sempat menyindir rakan-rakan artis yang mengeluh tiada kerja tetapi malu untuk berikhtiar dengan menegaskan bahawa tiada apa yang perlu dimalukan asalkan rezeki itu halal dan cukup untuk menyara kehidupan seharian. Namun dalam keasyikan mengejar rezeki, berita duka pula menyapa. Menjelang Mac 2026, peminat dikejutkan dengan kabar kesihatan Danny yang merosot akibat penyakit siatika. Penyakit saraf ini menyebabkan kaki kirinya kebas dan dia mengalami kesukaran untuk berjalan. Satu tamparan hebat buat seorang yang aktif di belakang tabir sebagai pengurus produksi di Double Channel Sendirian Berhad. Walaupun sibuk menguruskan filem aksi Jana Endoro yang mengangkat martabat wanita Kelantan, Danny kini terpaksa berperang dengan kesakitan fizikal. Pada mulanya Danny hanya menganggap kesakitan yang menyerang itu hanyalah sakit urat biasa. Al-maklum sajalah, orang lelaki kalau tak sakit sampai tak boleh bangun, memang liat nak ke hospital. Dia hanya bergantung kepada ubat tahan sakit dan khidmat tukang urut tradisional untuk melegakan kepedihan yang menjalar di kakinya. Namun malang tidak berbau apabila segalanya terbongkar pada hari raya ketiga. Bayangkan, ketika orang lain sedang sakan menjamah ketupat dan rendang, Danny terpaksa dikejarkan untuk menjalani ujian MRI. Keputusannya cukup memeritkan. Doktor terus mengeluarkan arahan maut supaya Danny menjalani pembedahan dengan kadar segera kerana keadaan sarafnya sudah terlalu parah dan tidak boleh ditangguh lagi. Kalau lambat, mungkin kesannya jauh lebih buruk. Tapi apa yang membuatkan netizen terbeliak mata
adalah kos pembedahannya yang bukan kaleng-kaleng. Kos rawatan hospital dilaporkan mencecah angka RM70,000 hingga RM100,000. Satu jumlah yang mampu buat orang biasa sesak nafas. Namun Danny menarik nafas lega dan meluahkan rasa syukur yang amat sangat kerana dia sudah lama bersedia dengan perlindungan insurans pribadi. Disebabkan kebijakannya mencarum, kos yang mencecah ratusan ribu itu ditanggung sepenuhnya tanpa perlu dia mengemis bantuan orang ramai atau pecah tabung simpanan hari tua. Kini selepas keluar dari Dewan Bedah, Danny terpaksa digantung daripada sebarang aktiviti lasak. Tiada lagi kelibatnya menghantar penumpang e-hailing buat sementara waktu, kerana dia wajib berehat total di rumah selama 1 hingga 2 bulan. Bukan itu sahaja, Danny kini terpaksa berkawan pula dengan mesin-mesin di pusat fisioterapi mengikut jadual hospital demi memastikan saraf kakinya kembali sado dan berfungsi seperti sedia kala. Adakah ini pengakhiran karier jalanannya? Ternyata tidak, kerana semangat Danny tetap membara untuk kembali bangkit dengan single terbaru bersama X Factor tidak lama lagi. Memang respect habis dengan prinsip hidup Danny X Factor ni. Tak malu kerja apa pun asalkan anak bini makan hasil yang berkat. Tapi korang rasa, mampukah Danny kembali menggegar pentas muzik dengan penyakit saraf yang dialaminya tu? Cuba komen kat bawah, apa pendapat korang tentang artis yang buat Grab ni? Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk lebih banyak cerita dalam industri hiburan kita. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.